Bab sutra imam merupakan sutra kepada orang di belakangnya. Yang ini juga selain daripada menjadi sebagai sutrahnya, menjadi sutrah juga kepada orang yang di belakangnya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya. Beliau berkata, kami berhenti atau kami turun bersama Rasulullah min thaniyati adzakhir, di thaniyah adzakhir. Ketika itu sembahyang telah pun masuk waktunya. Maksud beliau, fasalla ila jadrin, ila judurin, ila jidarin. Lebih kurang setengah nuskhah tu jidarin ada alih, setengah tu tak ada alih. Kalau tak ada alih, kita baca dengan jadrin. Kalau judur makna jamak. Fattakhadha qiblatan, dijadikan jadr tadi sebagai qiblat, yakni sutrahnya, sutrah pada arah kiblat. Kami berada di belakangnya. Tiba-tiba datang seekor anak kambing. Tamurru baina yadayhi, mahu lalu di hadapannya. Fama zala yudari'uha, Nabi SAW terus menolaknya sehingga merapatkan perut baginda di dinding. Wa marrat min waraihi, dan anak kambing itu pun lalu di hadapan, yakni lalu di sebelah hadapan dinding itu. Atau kama qala Musaddad, atau begitulah lebih kurang kata Musaddad. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersembahyang. Tiba-tiba lalu seekor anak kambing. Tiba-tiba seekor anak kambing mahu melintas di hadapannya. Nabi SAW menghalangnya, ataupun menolaknya daripada lalu di hadapannya. Bab man qala al-mar'ah la taqta'u shalah, bab orang yang berpendapat perempuan tidak memutuskan sembahyang. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, aku berada di antara Nabi SAW dan kiblat, yakni kiblat baginda. Syu'bah berkata, saya rasa dia berkata, atau saya kira dia berkata, atau saya percaya dia berkata. Boleh ada beberapa makna. Wa ana haid, ketika saya sedang berhaid. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Zuhri, Atha, Abu Bakar bin Hafs, Hisham bin Urwah, Iraq bin Malik, Abul Aswad, dan Tamim bin Salamah. Kesemua mereka meriwayatkan daripada Urwah, daripada Aisyah. Selain itu, Ibrahim juga meriwayatkan daripada Aswad, daripada Aisyah. Dan Abu Duha meriwayatkan daripada Masruq, daripada Aisyah. Dan Qasim bin Muhammad dan Abu Salamah meriwayatkan daripada Aisyah. Mereka semua, namun mereka semua tidak ada menyebutkan perkataan wa ana haidun, ketika itu saya sedang berhaid. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah. Inilah ni Imam Abu Dawud sebutkan tadi. Qala Abu Dawud Hisham bin Urwah, ini Hisham bin Urwah daripada Urwah, daripada Aisyah, bahawa Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang pada waktu malam. Ketika itu beliau melintang di antara baginda dan kiblat baginda, tidur
di atas tilam yang baginda juga tidur di atasnya. Hatta idza arada an yutira, sehingga apabila Nabi SAW nak berwitir, aiqadha, baginda akan menyedarkannya, menggerak Aisyah. Fa'autara, maka Aisyah pun berwitirlah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah lagi. Ini saat ini kan Imam Abu Daud sebut sini Qasim meriwayatkan daripada Aisyah. Sini duduk. Riwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, bi'sa ma adaltumuna, buruk sekali perbandingan kamu buat untuk kami, yaitu dengan himar, keldai dan anjing. Padahal aku melihat Rasulullah SAW bersembahyang dalam keadaan ataupun ketika saya merintangi ataupun saya terlentang di hadapannya. Apabila baginda mahu bersujud, ghamaza rijli, baginda akan meramas ataupun menekan kaki saya. Fadhamamtuha ilayya, maka saya pun melipatkannya. Thumma yasjud, kemudian baginda bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, hak ni riwayat daripada Abi Salamah bin Abdurrahman pula. Imam Abu Daud kata tadi kan, Qasim bin Muhammad dan Abu Salamah juga meriwayatkan daripada Aisyah, duduk sini, bahawa dia berkata, Aisyah berkata, kuntu akun, saya selalu tidur di hadapan, saya selalu tidur dalam keadaan kedua belah kaki saya berada di hadapan Rasulullah SAW, dan baginda bersembahyang. Apabila Nabi SAW nak bersujud, daraba rijli, beliau akan memukul ataupun menepuk kaki, kedua belah kaki saya. Faqabattuhuma, saya pun akan melipatkan keduanya, lalu baginda bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, aku selalu tidur dengan melintangi kiblat Rasulullah SAW. Rasulullah bersembahyang dalam keadaan saya berada di hadapannya. Apabila Nabi SAW mahu berwitir, zada Uthman dalam riwayatnya menambahkan, ghamazani, baginda akan meramas saya ataupun menekan saya. Thumma ittafaqa, kemudian kedua-dua mereka perawi ini bersepakat. Faqala, lalu baginda bersabda, tanahai, beralihlah, pergi ke tepi. Bab man qala al-himar la yaqta'u as-salah. Ini bab orang yang berpendapat himar tidak memutuskan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, saya datang dengan berkenderaan, saya datang dengan menaiki atan. Ini himar betina. Pada ketika itu saya telah pun nahastul ihtilam, hampir baligh. Wa Rasulullah Rasulullah sedang mengimamkan orang ramai ataupun mengimami orang ramai di Mina, yakni menjadi imam kepada orang di Mina. Saya pun lalu di hadapan sebahagian saf. Fanazaltu, lalu turun dan melepaskan atan, keldai betina tu, tarta'u, memakan rumput,
Wa dakhaltu fis shaf, dan saya masuk ke dalam shaf. Tidak ada sesiapa pun membantah ataupun menegur perbuatan saya itu. Abu Daud berkata, ini ialah lafaz Al-Qanabi, dan lafaznya, ceritanya itu lebih sempurna. Malik berkata, saya berpendapat perbuatan yang seperti itu tidak mengapa, boleh. Idza qamatis salah, apabila sembahyang telah pun didirikan. Diriwayatkan daripada Abi Suhba, beliau berkata, kami berbincang-bincang tentang perkara yang memutuskan sembahyang di hadapan Ibnu Abbas. Maka beliau berkata, saya sendiri dengan seorang lagi budak daripada Bani anak-anak Abdul Muttalib berada di atas himar, yakni menaiki himar, ketika Rasulullah SAW sedang bersembahyang. Dia turun, saya pun turun, dan kami meninggalkan himar di hadapan shaf. Fama balahu, Nabi SAW tidak menghiraukannya. Dan dua orang gadis daripada anak-anak Abdul Muttalib datang. Kami pun masuk di antara shaf itu. Fama bala dzalika, Nabi SAW tak kisah dengan perbuatan kami itu, tak peduli ataupun tak menghiraukan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan, supaya tadi juga riwayat daripada Mansur bihadzal hadis bi isnadihi, dengan sanad dia, hadis dengan hadis ni, bawa hadis ni, kemukakan hadis ini dengan sanadnya. Qala, dalam sanad dia tu dia kata apa? Maka datang dua orang gadis daripada anak-anak Abdul Muttalib yang berkelahi. Fa akhadhahuma, Nabi SAW pun memegang kedua-duanya. Qala Uthman berkata, fa farra'a bainahuma, lalu memisahkan mereka berdua, meleraikan mereka berdua. Daud berkata, yang di perawi dia ni, Daud berkata, fanaza'a, bukan fafarra'a, tapi fanaza'a ihdahuma. Nabi SAW menarik salah seorang daripada mereka berdua tu, daripada yang seorang lagi. Fama bala dzalika, Nabi SAW tak kisah dengan keadaan itu. Bab orang yang mengatakan anjing tidak memutuskan sembahyang, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami berada di badiyatil lana, di satu satu badiah ni, satu kawasan. Badiyatil lana, satu kawasan ataupun perkampungan, kebun ke, begitulah. Bersama baginda ada Abbas, baginda bersembahyang di sahara, di tanah lapang itu. Laisa baina yadayhi sutrah, dalam keadaan tidak ada pun sutrah di hadapan baginda. Himar kami dan seekor anjing ta'bathani baina yadayhi, bermain-main di hadapan baginda. Fama bala dzalika, baginda tak kisah pun dengan keadaan itu, tidak menghiraukan semua itu. Bab orang yang berpendapat tidak ada sesuatu yang memutuskan sembahyang. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada apapun yang memutuskan sembahyang, tetapi idra'u mastata'tum, tetapi idra'u mastata'tum, tolaklah, halanglah sedapat mungkin. Fa innama huwa syaitan, yakni apa-apa yang lalu di hadapan kamu itu, kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, meriwayatkan daripada Anin Abil Waddaq, beliau berkata, ada seorang pemuda Quraisy lalulah di hadapan Abi Sa'id Al-Khudri ketika beliau sedang bersembahyang. Maka beliau menghalangnya.
Kemudian dia kembali, yakni nak melintas di hadapannya. Fadafa'ahu, Abu Sa'id menolak dia 3 kali begitu. Falamman sarafa, apabila Abu Sa'id Al-Khudri selesai bersembahyang, beliau berkata, inna salata la yaqta'uha syai'un, tidak ada apapun yang memutuskan sembahyang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idra'u mastata'tum, tolaklah, halanglah, yakni apa-apa yang nak melintas di hadapan kamu, mastata'tum, sekuasa kamu, sedapat mungkin. Fa innahu syaitan, kerana sesungguhnya itu adalah syaitan. Abu Daud berkata, kalau 2 hadis bertentangan, kalau 2 hadis daripada Nabi SAW saling bertentangan, perlu dilihat kepada apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabatnya selepasnya. Ini bab sutratul imam, sutratul liman khalfahu. Masih lagi kita dalam bab sutrah. Sutrah imam itu menjadi sutrah kepada orang di belakangnya. Hak ni tak ada khilaf, tak ada khilaf di antara ulama. Bahkan ijma'. Ulama mengatakan kalau imam sudah ada sutrah dah depan dia tu, dia sudah buat sutrah dah depan dia, tak sesuatu sebagai sutrah dah, tak perlu dah makmum balik belakang ni mengambil sutrah untuk masing-masing. Padan dengan waktu imam dah. Tidak kata tu imam letak beg, kita kata depan dia. Makmum ni pun tiap-tiap seorang tu pun letak gapa-gapa depan dia. Tak perlu. Bahkan sutrah imam itu menjadi sutrah dah kepada dia, kepada makmum di belakang ni. Tak perlu dah kepada hak lain. Lepas tu Imam Abu Daud buat mari hadis ini. Dia mari hadis ini. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata kami berhenti di satu tempat yang bernama Thaniyah Al-Zakhir. Waktu itu masuk dah waktu sembahyang. Dia pun kata Nabi SAW pun bersembahyang dengan menghadap kepada satu dinding. Satu dinding. Dinding itu daripada apa tidak disebutlah. Yang ini menghadap kepada satu penghadang lah. Dijadikan dinding itu ataupun penghadang itu sebagai kiblat. Maksud kiblat di sini sutrah dia, sebagai sutrah. Kami berada di belakangnya. Tiba-tiba tiba-tiba seekor anak kambing mari nak melintah depan dia. Dia tu sekak. Biar kambing tu pergi melintah kok mana? Lepas ni sutrah dia depan ni, kita kata jidar ni dia duduk sini. Kambing tidak baik ni. Dia tolak kambing tu sampai rapat perut dia ke dinding depan. Mana kambing tu pergi ke sana, ke atas daripada sutrah. Dia tidak benarkan kambing itu mari depan dia pun tidak benar juga, di belakang dia pun tidak. Sebab apa? Sebab ni dalam sutrah. Dalam sutrah ni, mana sutrah makmum pun serupa juga, tak boleh lalu lah depan tu. Sebab dia kira sebagai memotong sembahyang lah. Wa marrat min wara'ihi, dan kambing itu lalu dari belakangnya. Dari belakang di sini bukan maksud belakang dia ni, ke belakang dia. Bukan ke belakang dia. Warak ni mana di hadapan. Di hadapan dia. Di sini warak. Sebab warak ni dalam bahasa Arab dia lafaz mushtarak. Boleh dengan makna di belakang, boleh dengan makna di depan. Misalnya dalam ayat wa kana wara'ahum,
malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Wara' di situ dengan makna di hadapan tu, bukan wara' dengan makna di belakang. Supaya juga bukan dengan makna di belakang, depan, alik sana lah. Misalnya dalam hadis yang lain disebutkan, sahabat katakan, inni la ajidu rihal jannah min wara'i Uhud. Saya bau syurga ni daripada alik sana, bukit Uhud. Alik sana bukit Uhud, depan lagi lah, bukan alik sini, alik sana. Supaya juga di sini alik sana jidar dia pergi. Itu tujuannya. Dia perapak perut dia tu, maknanya pergi ke depan tu, pergi ke depan sampai rapak tu, tak siwi lalu depan dia. Dan tak siwi lalu kali belakang. Kalau boleh lalu kali belakang ni tak apa, dia kuih biar mari belakang. Kita kata ni tak, dia suruh pergilah ke depan, biar melepasi sutra. Inilah ulama mengatakan sutra imam itu adalah juga sutra kepada makmum. Jadi seperti mana tak boleh lalu kok celah tu imam tu dengan sutra ni, begitu juga di belakang tu imam, dicelah antara tu imam dengan makmum tu pun tak boleh juga. Ini dia pegang dengan hal ni lah. Sebab Nabi SAW cuba suruh kami tu lalu ke alik sana, di sutra. Di sini ada khilaf, ada khilaf. Ada khilafnya lagu mana? Ada yang mengatakan sutrah imam itu adalah sutrah kepadanya. Itu sepakatlah. Sutrah imam itu sutrah kepada dia. Dengan arti mana? Dengan arti hak tadi. Tiap-tiap seorang itu tidak perlu buat sutrah pula. Tapi dari sudut yang lain ada juga khilaf. Dari sudut mana? Tu imam sutrah dia tu hak depan dia, makmum sutrah dia siapa dia? Imam ke atau sutrah imam? Gitu. Imam ke asal sutrah imam? Dari segi tak perlu letak pacak atau apa itu sebenarnya semua sepakat dah tu. Tapi dari segi hak mana sebenar sutrah dia? Makmum ni. Adakah sutrah tu imam, hak depan tu imam, ataupun tu imam tu sendiri? Dan begitulah juga sutrah kepada orang di saf yang kedua, saf yang ketiga dan saf yang keempat. Mana sutrah dia nya? Adakah saf depan dia tu ataupun semua sekali tu imam? Sutrah tu imam, depan tu imam sekali. Hak tu apa? Situ ada khilaf. Situ ada khilaf. Bagi orang yang mengatakan sutrah imam tu sutrah dia, makna kok jelas-jelas tak boleh lalu. Sebab semua sutrah duduk sana. Kalaulah orang yang mengatakan tu imam tu sutrah dia, kalau sesuatu tu lalu depan, tidak kalau sesuatu tu lalu depan tu imam, tidak depan dia, maka itu tidak di antara sutrah tu, sebab tu imam sutrah dia. Mana dia kira gitu. Mana kambing ataupun sesuatu lalu depan tu imam, ia memang menghalang lah tu imam, memutuskan tu imam, tetapi tidak memutuskan makmum, sebab sutrah bagi makmumnya tu imam. Begitu juga kalau dua saf, sesuatu lalu di hadapan saf yang pertama, memang memutuskan sembahyang saf yang pertama, tetapi tidak memutuskan sembahyang saf yang kedua. Sebab sutrah bagi saf yang kedua ialah saf yang pertama, dan benda ni lalu ke depan saf pertama, bukan lalu celah tu. Situ ada khilaf. Bagi orang yang mengatakan hak ni, Imam Abu Daud buat tajuk ni, dia ambil baru sesuai kalau kita kata gitu dengan tajuk dia buat. Sebab Imam Abu Daud, dia maksud dia nak cerita dalil masing-masing tu, dalil masing-masing ulama. Ulama yang kata sutrah imam sutrah juga bagi makmum, dia pegang dengan hak ni. Mana kalau Nabi SAW tidak anggap sutrah makmum tu sutrah tu imam juga, tentu dia elak. Tak payah dia berjalan rapat ke dinding tu tolak kambing tadi, biar lalu kat belakang dia pun tak apa, atau lalu ke depan dia pun tak apa. Misalnya kita kata kalau nisbah kepada orang di belakang, ni tidak. Tidak, dia tidak benar gitu. Bagi orang yang mengatakan sutrah ni
Tu imam lain, sutera makmum lain, dia pegang dengan hadis lain pula akan datang. Kalau Ibnu Abbas masuk di hadapan, sah sebahagian daripada sah, tak apa. Hak tu akan datang. Walau bagaimanapun semua ni satu perkara kena ingat, dalam keadaan biasa berlaku ni, dalam keadaan biasa berlaku, dalam keadaan darurat boleh lalu litah pun tak apa depan orang darurat. Lepas tu kena tengoklah darurat tu lagu mana. Misalnya ada orang kecil, misal kalau dia pergi nak merendah ke alif belakang ni payah, jauh sangat. Tapi kalau kok ni dekat, daripada cemar masjid, dia boleh dibenarkan. Ini mengikut pendapat ulama lah. Mana dalam keadaan darurat, tak apa, tak ada payah sangat nak pergi ikut lain. Dalam keadaan biasa, itu hak tak bolehnya dalam keadaan biasa. Riwayat yang kedua ni pun lebih kurang gitu juga. Nabi SAW halal. Bahawa man qala al-mar'a la taqta'u salah. Dulu kan sebelum pada ni malam minggu lepas, kita sudah jumpa ada hadis-hadis yang menunjukkan perempuan, himar, anjing ini memutuskan sembahyang. Jadi beza-beza pula pendapat ulama memutuskan itu dengan makna lagu mana, kita sudah cerita dah. Lepas tu ada khilaf pula, ada yang kata hak ni saja, hak lain tu tidak. Misalnya anjing hitam saja, Imam Ahmad kata lagu tu anjing hitam saja, jadi hak lain-lain tu tidak membatalkan. Macam-macam pula pendapat tu. Dulu Imam Abu Daud mari dah hadis-hadis tu, hadis-hadis yang menunjukkan beberapa perkara memutuskan sembahyang seseorang. Tetapi ada juga hadis, inilah Imam Abu Daud nak mari sesat pula. Orang yang mengatakan tidak memutuskan, tidak membatal, sama ada dengan makna tidak membatalkan ataupun tidak memutuskan, tak kira. Dua-dua tu boleh masuk belaka, iaitu benda-benda ni tidak memutuskan sembahyang, tidak membatalkan sembahyang. Dia mari dalil puak-puak yang kedua pula. Golongan yang pertama kata membatalkan atau memutuskan, yang kedua kata tidak. Yang ni lalu ni maksudnya lalu, walaupun lalu depan antara sutera dengan dia, tidak membatalkan dan tidak mengurangkan sembahyang dia, tidak memutuskan. Itu maksud dia nya sini. Soal kita tak boleh benarkan orang lalu, itu soal lain. Tapi adakah sembahyang kita jadi kurang dengan sebab orang lalu tu? Tidak. Ini pendapat hak ni seterusnya. Imam Abu Daud mari dalam bab yang berasingan pula. Perempuan tidak memutuskan sembahyang. Aisyah kata, saya duduk di antara Nabi SAW dengan kiblat dia. Mengikut riwayat Syu'bah, dia kata ketika saya sedang berhik, benar, bukan dalam keadaan biasa, dalam keadaan mari kotor, saya duduk terletak. Tapi dalam riwayat orang lain Imam Abu Daud sebut ni, yang mana kemudiannya dia mari pula dengan sanad dia, hak ni tak ada sebut dalam keadaan berhik. Cuma aku tidur tu memang ada, dan melintang, itu memang ada. Kalaulah orang kata orang perempuan ini memutuskan sembahyang seseorang, macam mana Nabi SAW tidak kata apa pun, aku duduk situ, aku duduk terletak tidur. Kalaulah memutuskan sembahyang seseorang, sama ada dengan makna membatalkan ataupun dengan makna memutuskan, yakni mengurangkan, mencacatkan sembahyang itu, apa Nabi SAW la aku duduk gitu? Maka ada orang yang jawab, dia kata ni duduk terletak, bukan lalu, bukan litah. Hak tak bolehnya litah. Ya ada betul pula tu perbahasan. Maka ulama kata tak kena tu, kata begitu. Sebab apa? Orang yang buat dalil dengan ni, dia kata terlentar tu lagi lama duduk depan. Orang yang sudah semayang tu kalau lalu tu sebentar dah.
Lepas tu duduk terletak ni lama. Kalau duduk terletak ni ada dalam keadaan lama tu boleh, lalu lagilah boleh. Bukan makna boleh tu makna menggalakkan, dengan makna tidak memutuskan sembahyang. Nak kata batal tu jauh, tidak. Nak kata jadi kurang sembahyang orang tu pun tidak. Soal tidak molek orang lalu tu soal lain. Kepada orang yang sembahyang tu sendiri, sembahyang dia jadi kurang. Tak. Tak. Hak dosa orang lalu tu itu soal lain, dulu kita sudah jumpa dah. Kepada orang yang bersembahyang tu sendiri, adakah dia berdosa? Adakah sembahyang dia kurang? Adakah sembahyang dia tidak sah? Tak ada kena-mengena. Mengikut demon ni. Mengikut puak-puak ni. Dia pegangnya dengan hak ni lah. Tetapi golongan yang pertama tidak puas hati, dia tak boleh. Tak jelas tu. Sebab terlentas. Terlentas ni sejak sebab orang duduk cakap. Duduk cakap. Misalnya kita kata kita duduk cakap dalam sah yang pertama. Orang tu duduk sembahyang di belakang kita, betul-betul di belakang kita. Apa tak boleh? Hak ni pun lagu tu juga ni. Cuma dalam bentuk tidur. Bukan lalu. Yang kita duduk bahannya, lalu tu tak boleh tu. Yang memutuskan sembahyang. Maka kita tengok di sini. Hak ni kemuskilan tadi dikemukakan oleh Ibnu Battal. Dia kata tak boleh tu. Sebab apa? Hak ni makna terletak, bukan litas. Pada muka surat kalau dalam kitab ni Badrul Majhud ni 386. Cuba tengok situ. Dia kata ini menunjukkan harus duduk paling tinggi, dia kata daripada tidur tu, tidak harus lalu. Tetapi bila Aisyah bantah dan mereka diam, mana sahabat-sahabat ni diam, bila Aisyah kata tak apa pun, aku sendiri. Bila mereka diam, berarti sudah berlaku ijma' dalam perkara ni. Tak apa. Mana kalau perempuan lalu tidak jadi mengurangkan sembahyang orang yang bersembahyang. Apa lagi dalam keadaan ada sutrah dia. Apa lagi dalam keadaan ada sutrah dia. Ni sutrah ni kita kata dia letak beg lah depan. Perempuan lalu alik sana beg. Perempuan juga lalu. Bukan lalu antara beg dengan orang sembahyang tu, tidak. Alik sana. Lagilah tak apa. Ni kalau lalu antara tu pun, soal dia tu berdosa soal lain. Tapi mengurangkan sembahyang tu tidak. Tapi kalau tidur ni dosa kah? Tu duduk terletak lagu tu. Bagi orang yang kata dok, dia kata hak ni, hak semua ni, hak kata tak boleh memotong sembahyang apa ni, hak dulu. Itu Ibnu Abdul Bar dan Imam Tahawi, dia kata gitu. Ni hak dulu sudah mansuh dah. Hak ni menunjukkan tak apa. Cuma je tak molek lah, tak molek. Kepada orang yang sembahyang tu tidak menjejaskan apa-apa sembahyang. Kalau dulu dia katakan putus sembahyang, mana jadi kurang lah sembahyang, dok, tidak jadi kurang. Jadi dia kata hak Ibnu Battal duduk muskil tu tidak tepat. Sebab boleh jadi dia tidak perhatikan kepada hadis dalam Sahih Muslim. Hadis Aisyah ni dalam Sahih Muslim begini bunyinya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana 'ala as-sarir bainahu wa bainal qiblah muttaji'atun fatabdu li al-hajah fa akrahu an ajlisa fa udhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ansalla min 'indi rijlayhi. Gitu. Jadi dia kata saya tidur di atas katil antara Nabi dengan kiblat. Terletak saya itu. Bila saya nak ada apa-apa hajat, saya tidak mahu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berasa tidak sedap duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan begitu boleh jadi akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun menyelinap ataupun bergelosor turun ke bawah gitu. Sambil dia tidur tu dia gelosor turun gitu. Maknanya litah Nabi gelosor ulu kaki. Sambil dia terletak tu dia gelosor turun gitu. Maknanya litah Nabi. Ini ada makna litah, bukan terletak duduk senyap gitu. Pak Ibnu Battal kata tu tak boleh jadi dalil litah. Ni makna Aisyah litah lah ni. Dalam riwayat mana litah pun tak apa juga. Gitu.
Tapi jangan keliru lah. Mana kalau dengan sengaja kita boleh pergi ikut lain, kita lalu juga, dan kita tidak ada apa-apa darurat, memanglah dosa besar tu. Waktu tak boleh. Ni keadaan bilik ataupun rumah tu sempit, dia tak boleh nak pergi ikut lain, dia kena pergi ikut tu. Dia buat gitulah, dia glosor tu sambil terlentar tu dia glosor tu. Jadi macam litah jugalah. Ini dalam keadaan darurat tak apa. Semua ni menunjukkan bahawa orang perempuan tak nak jadi masalah kalau kata duduk di hadapan orang lelaki yang sedang bersembahyang. Cuma yang kata tak boleh tu kalau kita nak pakai juga, hadis hak dulu mengikut jumhur ulama yang dia pakai juga. Dia kata bukan hadis-hadis tu, dia kata memutuskan. Sebab kita sudah berhadah lah minggu lepas. Memutuskan itu bukan makna membatalkan, cuma makna mengganggu, menjejaskan, menghilangkan khusyuk orang yang bersembahyang. Dan Nabi SAW sebut syaitan itu sebab apa? Dikaitkan dengan 2-3 perkara tadi. Sebab apa? Syaitan akan menggunakan sesuatu yang boleh mengganggu seseorang itu, mengganggu fikiran dia, mengganggu jiwa dia. Di antara yang mengganggu jiwa dan fikiran orang yang bersembahyang itu perempuan. Perempuan. Jadi dari segi itu, bukan dari segi membatalkan. Dia terima juga ada tu. Bukan dari segi membatalkan, cuma menjejaskan. Tetapi menjejaskan itu kepada semua orang. Ini terpulang kepada keadaan orang itu. Nabi SAW dia tidak berasa apa pun. Walaupun isteri dia duduk terlentang gitu, tidak kata jadi terkhayal macam-macam pun, tak ada. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, tak apa. Tak apa. Hak ni dia berkait dengan orang yang bersembahyang. Sebab kira-kiranya biasanya akan terganggu. Kalau anjing lalu bimbang ni lama, kan tegal lah dia. Misalnya itu terganggu tu. Duk terfikir benda lain pula. Dari segi tu, bukan dari segi lain nak membatalkan, tidak. Lepas tu di sini dia sebut hak khilaf ni. Pada ketika saya sedang berhaid, Imam Abu Dawud mari qala Abu Dawud itu dia isyarat kepada riwayat Syu'bah itu adalah riwayat yang syadzah. Itu riwayat yang syadzah. Sebab apa? Riwayat yang syadzah ni makna kira-kiranya tidak sahih lah. Tidak sahih lah. Sebab apa? Walaupun perawi dia tu perawi hadis sahih, tetapi dia bercanggah. Seorang ni Syu'bah ni bercanggah dengan sekian ramai orang lain lagi dalam riwayatkannya. Sebab apa? Orang lain tak ada sebut ketika mari kota tu, tak ada sebut. Tak ada sebut. Tetapi apakah kalau seseorang perempuan tu mari kota dia tak boleh tidur macam tadi? Macam mana? Kalau mengikut hadis ni tak apalah, hak Syu'bah tu syaz, tak apalah. Isu syaz itu dari segi nilai hadis. Dari segi boleh ke tidak boleh? Boleh ke tidak boleh? Jadi setengah-setengah dia orang-orang yang pakai mengikut hadis hak kebanyakan, dia kata tak boleh lah kalau hak mari kota duduk depan gitu. Tetapi ramai ulama yang mengatakan tak ada beza. Hak mari kota, kalau tidak mari kota pun supaya boleh duduk. Dan kalau sentuh kain dia tu, asalkan jangan kena darah, sudahlah. Kain hak dia pakai tu kalau sentuh dengan kita sembahyang, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Cuma di sini hak dia kata syadzah tu dari segi riwayat, bukan dari segi boleh ke tak boleh. Boleh ke tak boleh tu perkara lain pula. Lepas pada tu riwayat Aisyah lagi, dia kata Nabi SAW bersembahyang malam dan dia dalam keadaan terlentas di antara Nabi SAW dan kiblat, tidur di atas tilam. Apabila tilam yang Nabi SAW tidur juga atas tu, bila dia nak sembahyang witir dia akan gerak, Aisyah. Jadi di sini ada beberapa perkara. Pertama, Nabi SAW ni sembahyang malam. Ada sabit sembahyang malam tu. Sembahyang malam tu sembahyang apa? Sembahyang tahajud lah. Sembahyang malam. Lepas pada tu dia hak tadi, hak ni hak naknya melintang di hadapan Nabi SAW dengan kiblat. Antara kiblat mana tak ada suturah apa-apa.
Tak ada sutra apa-apa. Adalah keadaan gitu. Duduk di atas tilam. Boleh jadi kita kata bagi orang yang mengambil kira sutra sangat tu, dia kira tilam tu sendiri tu sebagai sutra dah. Tilam tu sendiri tu sebagai sutra dah. Jadi Nabi tidur atas tilam tu bila dia bangun. Jadi tilam tu melentang. Bila dia bangun, dia semaya di bawah pada tilam tu. Jadi tilam tu sendiri jadi sebagai sutra dah. Boleh jadi orang kata begitu, tetapi tidak jelas tu, tidak jelas tu. Tidak jelas. Yang jelasnya dia tu duduk melentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat asal lagi tu duduk atas katil, mana lagi lah boleh dijadikan itu sebagai sutra. Sebab dia duduk atas katil. Yang ni batai katil tu, tepi katil tu boleh jadi sebagai sutra dah. Kita kata maknanya ada ketikanya katil, ada ketikanya tilam. Ataupun maksudnya katil, di atas katil itu ada tilam. Itu duduk atas katil, mana lagi lah boleh dijadikan itu sebagai sutra. Sebab dia duduk atas katil. Yang ni batai katil tu, tepi katil tu boleh jadi sebagai sutra dah. Kita kata maknanya ada ketikanya katil, ada ketikanya tilam. Ataupun maksudnya katil, di atas katil itu ada tilam. Boleh jadi belaka tu. Boleh jadi ada kalanya orang tu guna katil, ada kalanya dia tidak guna katil, dia pakai lembek bawah gitu ya. Kedua-duanya boleh jadi. Kalau kita tidak kira katil ataupun tilam itu sendiri sebagai sutra, maka kira-kiranya tidak ada sutra lagi. Jadi sebabnya sutra tu wajib kah? Tidak wajib. Semua tak nak kata wajib. Cuma elok saja seseorang itu meletakkan sutra. Elok saja. Molek. Kata molek. Sutra tu. Kalau tak ada sutra pun tak apa. Apalagi dalam keadaan dia berasa aman lah. Mana tak ada siapa-siapa nak lalu depan dia. Tak perlu. Tak ada sutra pun tak apa. Lepas tu itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Nabi SAW dan isteri dia ni tidur atas lembek. Dalam riwayat yang lain yang kita baca tadi, atas katil. Makna ini tidak bercanggah, tidak menafikan sifat zuhud. Orang kata Nabi ni zahid. Bukan makna zahid ni makna siapa tak pakai lembek nah. Tidak. Tidak begitu. Kalau orang kata kalau selagi pakai lembek tu tidak zahid lagi, tak betul. Siapa dia nak lebih daripada Nabi SAW? Lebih zahid. Dia sendiri pakai lembek katil. Ini dalilnya. Mana tak apa. Tak apa. Bila dia nak witir, dia akan gerak Aisyah. Apa tujuan gerak? Nak semua semaya witir lah. Nak semua semaya witir. Jadi semaya witir ni kira-kiranya bersama, berjemaah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa semaya witir dengan berjemaah ni boleh. Memang Nabi SAW buat ni dalilnya. Sebab kalau tidak dengan maksud nak suruh semaya witir berjemaah, apa perlu geraknya? Tak perlu gerak. Seterusnya Aisyah kata, inilah pentingnya secara tidak langsung kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis ni, dengan adanya Aisyah dan isteri-isteri dia ni, banyak dia membela orang perempuan. Dengan sebab itu perlu sekali, maknanya orang perempuan pun kena alim juga. Jangan hak lelaki saja alim. Kadang-kadang dia hak semula jadinya. Apabila tidak kenaan dengan kita, kita tak apa fikir sangat, ataupun kalau fikir pun tak dalam sangat. Sebab apa? Bukan kita yang mengalami, yang menghadapi benda tu. Jadi yang akan terasanya ialah orang yang berkenaan. Dengan sebab itu molek sekali orang perempuan, perlu sekali kena ada orang perempuan ni yang alim, biar ramah. Sebab orang lelaki juga apa-apanya. Misalnya di sini Aisyah, dia bela orang perempuan. Dia kata buruk sekali, kamu telah menyamakan kami ni orang perempuan ni dengan anjing, dengan keledai. Mana setara tu rendah orang perempuan, mana tak patut dan tak betul tu hak lagu tu. Hak sebenarnya tak apa. Sebab apa? Dia pun cerita dia sendiri. Jadi kalau supalah anjing, supaya himar, itu hina tu binatang. Dan hak tu pun sebenarnya tidak memutuskan dengan arti membatalkan sembahyang tu, jauh sekali. Itulah Imam Abu Daud buat mari sini, dia nak cerita orang yang berpendapat dengan litah benda-benda ni tak nak jadi apa-apa sembahyang. Orang tu. Jadi dia kata, saya sendiri duduk depan Nabi SAW.
Tak ada apa. Lepas tu bila dia nak sujud, dia akan ramah kaki saya. Dia akan ramah kaki saya. Ini makna dekat ni, bukan jauh. Mana kira-kiranya boleh jadi kalau dia tidak ramah tu, kalau Aisyah tu tidak lipat kaki dia tak boleh nak sujud. Ini kalau sutrah ni mana kira-kira depan lagi kadar sujud tu. Ni dak ni antara, kalau kita kata ada sutrah pun antara sutrah dengan orang yang bersemayam. Ini telah berlaku. Bagaimana mesranya Nabi SAW dengan isteri dia. Bagaimana dia pandang orang perempuan ni tak ada gapo, tak ada kotor, tak ada menghalang untuk merapatkan diri dengan Allah SWT. Tak ada. Sehingga tak perlu gerak, tak perlu beralih, tak perlu mengadap ke lain. Jadi kalau dia duduk melentang gitu, biar ke dia. Itu sikap Nabi SAW. Itu yang pertama kita dapati. Yang kedua, Nabi SAW beramal. Sini bagi orang yang mengatakan perempuan ni kalau sentuh tak batal sembahyang. Salah satu dalil dia nyok ni. Salah satu, banyak lagi hak lain. Salah satunya ni. Sebab ramah kaki. Ramah kaki ni kira-kiranya tidak pakai apa-apa lah, stocking apa kira-kiranya gitu. Tak pakai. Kalau ada, mesti ada sebut dalam riwayat-riwayat mana-mana. Tak ada sebut. Dia ramah kaki. Kaki tu boleh jadi betih ke, bahagian kaki ni paha ke, ataupun tumit ke, ikutlah, tak kira. Tapak kaki ke, tak kira. Jadi tak ada jelas. Dia sebut ada berlapik, tak ada. Ni tengah semayang ni. Lepas tu dalam keadaan gelap pula tu. Kalau lah memang tak boleh membatalkan air semayang, tentu Nabi beringat nama kan, setu betul lah selok kau. Kebetulan selok kau jadi kena tu, mana kena kulit dia. Bila kena kulit dia tengah semayang ni, batal lah air semayang. Dia tak kira tu, menunjukkan tak apa. Mana sentuh lelaki, orang perempuan dengan bini, tak apa, tidak batal air semayang. Ini dalil dia, di antara dalil dia. Saya pun lipat kaki, dia pun sujud. Bila dia berasa dia ni tekan ke ataupun dia ramah ke, saya pun lipat kaki. Menunjukkan dia duduk tu betul-betul antara ni. Kalau kata sutra tu malah duduk jelas dekat. Ini menunjukkan tak apa, tidak menghalang. Tidak menghalang seseorang itu bersembahyang dengan adanya sesuatu duduk depan. Dalam riwayat yang lain kata saya melentang di hadapan Nabi SAW seperti jenazah. Kan orang sembahyang jenazah lagu mana? Dia melentang gitu. Gitu. Jadi Nabi SAW ramah tu dia tak kira apa gelap. Kalau lah tak boleh, dia kena beringat sepatutnya. Ini tak ada menyatakan beringat, tak ada dalam riwayat mana-mana. Sebab aku yakin dia berlapik ke, dia pakai stocking ke, tak ada. Tak ada sebut. Menunjukkan kemungkinan itu selok ke, ataupun tak ada pakai apa-apa pun ada. Dah kalau boleh jamuh lagu tu tak batal semayang, supa je semayang mana-mana pun, semayang fardu pun lagu tu juga. Semayang fardu pun lagu tu juga. Bahkan kita akan jumpa dia semayang fardu ni akan datang Nabi SAW sebelum pada tubik nak semayang tu, dia siung bini dia dulu. Lepas tu dia tak ambil air semayang. Ni dalam Abu Daud akan datang, kita akan jumpa. Lepas tu semayang fardu, menunjukkan tak apa. Itu masalah khilaf lah. Masalah khilaf. Memang ada orang kata tak boleh, termasuklah Imam Syafi'i kata tak boleh. Di kalangan sahabat pun adalah terbagi dua juga. Tetapi hak lebih kemahnya, hak tidak batal. Hak tidak batal. Tidak batal semuanya. Tak ada timbul dah masalah mazhab, masalah gapo tu, masalahnya Nabi SAW. Bila dia buat lagu tu, kita tahu ada ini sahih ke? Sahih. Sahih. Jadi tak apalah kalau kita nak guna lagu tu. Kita tak boleh menyalahkan
seseorang yang kata dia ikut hadis, kita tak boleh kata apa tak ikut Syafi'i, tak boleh kata lagu tu mana besar kalau lagu tu Syafi'i dengan Nabi. Tak boleh. Bahkan kita kena diam saja. Kalau dia kata dia itu betul ada, lepas tu apa lagi kita nak kata benda ni sudah mansuh ke? Tak. Ramai ulama pakai lagu ni. Ramai ulama pakai lagu ni. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibnu Abbas, kalau di kalangan sahabat memang lagu tu tak batal air semaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, semaya di belakang dengan menghadap orang yang tidur, tak apa. Imam Malik mengatakan tak boleh, tetapi kebanyakan ulama mengatakan tak apa. Dalil dia hak ni juga dalil dia. Sebab itulah dalam kitab kita ni tadi, muka surat 385 bawah tu, ta'liq Syekh Zakaria tu, dia kata fihi hujjatun ala adamin naqdi lil wudhu'i minhu. Ni hujah tentang tidak batalnya air semaya kerana menyentuh perempuan. Apa tadi? Lepas tu dia ambil ni daripada Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan ni orang mazhab Syafi'i. Ibnu Ruslan ni orang mazhab Syafi'i, tapi dia bila jumpa dengan hadis ni dia royak lagu tu. Bagi orang yang kata tak batal tu ada pegangan dia. Maknanya dia terbuka, bersikap terbuka. Tidak kata dia nak susuk ni, tak. Lepas tu riwayat lagi daripada Aisyah lagi. Hak ni semua Imam Abu Daud isyarat tadi dia sebut sini. Apabila dia nak sujud, dia kata dia akan menepuk kedua kaki saya. Saya pun lipat kaki, dia pun sujud. Lebih kurang tadi. Riwayat daripada Aisyah lagi, dia kata saya tidur dengan melintang pada kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemaya, saya di hadapan dia. Bila dia nak berwitir, dua orang kata Imam Abu Daud sini, seorang itu Uthman bin Abi Syaibah, yang keduanya Muhammad bin Bishr. Ni selepas ha tu, iaitu Qa'nabi. Dua orang tu Qa'nabi. Jadi Imam Abu Daud kata Uthman dalam riwayat dia ada tambah Ramazani, dia akan meramah saya. Kemudian kedua-dua mereka perawi ini bersepakat dalam mengatakan, dalam menyebutkan hak Nabi kata ni, iaitu tanah haid. Tanah haid ni Nabi kata tengah semaya ke? Lepas semaya lah. Lepas semaya. Bila nak dia nak sujud, dia ramah. Aisyah akan lipat kaki dia. Bila dia sudah semaya, habis semaya, dia nak semaya sampai ke peringkat nak witir dah, dia pun kata tanah haid, beralihlah, pergilah ke tepi. Ke tepi tu maksudnya pergi ke tepi tu nak semaya lah, dengan maksud nak semaya witir tu. Maksudnya tanah haid, qumi wa kuni fin nahiyah li salatil witr. Bangunlah dan pergi biar duduk di tepi itu untuk semaya witir. Gitu. Itu makna tanah haid. Lepas tu orang yang berpendapat himar ni tidak memutuskan semaya, dia mari sesak. Bukan perempuan saja tidak membatalkan sembahyang tu, iyalah waktu lagi lah tidak membatalkan sembahyang, putus pun tidak. Cuma hak kata yang jadi putus tu sebab-sebab tadilah, sebab mengganggu. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata saya datang dengan menaiki himar. Hak salah gitu riwayat Ibnu Abbas, dia kata saya datang dengan menaiki atan. Atan. Pada ketika itu saya sudah hampir balik. Dia kata sebab tadilah. Jadi saya naik, saya lalu di hadapan sebahagian saf, mana tak ada siapa yang kata gapo. Ini menunjukkan tak apa. Lepas pada tu hak sebut dulu, hak tak boleh tu dulu. Tu Imam Tahawi kata itu cerita dulu, sudah masuk dah.
Kemudian dia tengok Ibnu Abbas, ini peristiwa ni bila tu? Pada Haji Wadak ni, pada tahun yang ke-10 lewat benar ni. Kita kena pakar hak ni. Dia kata kita pakar hak. Tak ada siapa-siapa pun bantah. Kalau tak boleh mestilah bantah. Kira-kiranya semua tahu dah pada masa tu. Bahawa tak apa. Kalau litah pun tidak menjejaskan sembahyang. Yang menjejaskan sembahyang tu ada keadaan-keadaan tertentu. Dengan arti menghilangkan khusyuk, mungkinlah setengah-setengah keadaan. Tapi kalau himar tu himar jinok gapo, tak ada gapo. Begitu juga anjing tu. Kalau anjing tu anjing jinok, dia tidak ganggu, tidak, memang anjing dia. Anjing dia. Dia perah anjing dia. Misalnya. Tak ada masalah. Misalnya dia perah untuk apa-apalah kita kata, yang dibenarkan dalam agama untuk apa-apa, untuk perburuan ke, untuk jaga tanaman dia ke, untuk jaga binatang dia ke. Jadi anjing tu tak akan terkai, tak terkalu ke dia. Tak ada apa. Sebab itulah Imam Tahawi dalam Ma'anil Athar dia ada sebut, dia kata bagi dia, walaupun sebut dalam hadis tu anjing hitam, kalau Imam Ahmad kata anjing hitam tak boleh, kalau tu memang batas sembahyang kalau lalu. Imam Tahawi kata tak, dia kata tak ada beza. Kalau kita perhati, kalau kita kira mengikut nazar ni mana dirayah lah. Kalau kita perhati, kata dia, anjing ni apa beza? Sama-sama, kalau kata samuk lah, orang pergi bawa samuk tu, serupa je anjing warna ke apa. Kau anjing hitam ni kena 10 kali samuk, 7 kali, serupa anjing mana-mana. Lepas tu kalau sisa dia tu ataupun bekas dia jilat, beza ke anjing hitam dengan anjing warna lah? Tak ada beza. Hak ni pun serupa lah, kata dia. Kalau anjing lain tidak membatalkan sembahyang, apa anjing hitam itu membatalkan sembahyang? Imam Tahawi kata, kecuali kalau kita ambil kira hak tadi lah, ambil kira anjing hitam dia lebih ganas. Mungkinlah kalau anjing tu tak tahu siapa-siapa, mungkin kita berasa terganggu juga. Tapi kalau anjing tu anjing memang anjing hak dia tu, anjing hitam tak boleh nak guna kah? Dari segi kegunaan dia serupa je. Dari segi kegunaan dia. Kalau kita tengok anjing hak perburuan, tak boleh anjing hitam, tak ada pula sebut warna apa-apa, anjing apa-apa pun tak apa. Serupa juga sini. Dia sebut. Ini menunjukkan tak apa. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua sebagai selingan sajalah. Sebab apa? Sebab kita dapati ramai juga orang kita ni nama Atan. Orang kita nama Atan kan? Atan bin gapo-gapo, ataupun orang nama sekian bin Atan. Kan ramai tu orang kita nama Atan. Jadi kita kena beringat sikit lah, Atan ni mana Hemang Tino. Kalau Arabnya, mana kalau kita pergi negeri Arab, boleh jadi dia lah. Kalau tidak nak suka pun lah. Jadi kalau hak jenis tak boleh kawal diri tu, dia akan suka. Pelik maknanya. Dia gitulah. Kalau nak kira apa, kalau bahasa kita, mana ke dia? Apa yang bubuh lagu tu? Nak bubuh ni biar benar siapa, biar ada sempurna, macam doa. Setiap kali panggil tu doa, kebaikan untuk dia. Itu cara Islam. Bukan ikut serah. Ikut serah nak bubuh, boleh berlaku. Ikut serah nak bubuh, bubuh ke apa, boleh berlaku. Untuk bezakan goni dengan goni, namun adakah sekadar gitu saja nama manusia? Tak gitu. Jadi Atan tak usahlah. Kalau ada tu biar, nak mana ada dah gitu. Tetapi akan datang bila kita mengaji, tak boleh lah, tak boleh lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita dapat tahu Ibnu Abbas ni pada tahun tu umur dia berapa. Dia hampir balik, maknanya muda lagi Ibnu Abbas. Mana kira-kiranya tidak 15 lagi. Tidak 15 lagi. Situlah kita tahu je. Di antara sahabat, orang panggil sigar sahabat. Sigar sahabat. Mengikut setengah ulama lah, kalau umur setara tu sigar sahabat. Ada setengah ulama kata kalau kecil lagi
tidak mayit lagi. Ni mayit dah. Kalau tidak mayit lagi, sigar sahabat orang panggil. Tapi mengikut setengahnya setara ni pun lagi tak balik tu orang panggil sigar sahabat. Sebab itulah Ibnu Abbas ni sebenarnya dia riwayat secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 hadis ya. Hak lain tu walaupun dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bukan dia dengar sendiri, bukan dia ambil sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil daripada sahabat yang lain. Sahabat yang menjadi guru utama dia ialah Sayyidina Umar. Ni Ibnu Abbas. Dalam setengah riwayat disebut di Arafah, tetapi riwayat Ibnu Uyainah yang kata di Arafah ni Nabi sembahyang di bukan di Mina tetapi di Arafah, itu adalah riwayat yang syadzah. Syadz juga tu. Mana dari segi sanad sahih, tapi jadi tidak sahih juga hadis. Sebab apa? Sebab syadz. Hak sahihnya, hak mahfuznya, iaitu di Mina, sembahyang di Mina dalam haji wada, bukan peristiwa lain-lain, peristiwa tulun, hak tulun. Imam Malik kata saya kira tak ada gapo-gapo. Bolehlah kalau semaya itu sudah didirikan. Kalau semaya itu sudah didirikan. Tapi kalau semaya itu tidak didirikan lagi, kita kena jagalah seboleh-bolehnya. Janganlah jadi kemudian bila kita semaya benda-benda ni lalu depan itu. Tapi kalau kita sudah duduk semaya dah, lalu tak jadi masalah, tidak menjejaskan apa. Itu kata Malik. Lepas tu riwayat daripada Abi Sahbah, dia kata kami duduk bincang tentang perkara-perkara yang memutuskan sembahyang di hadapan Ibnu Abbas. Lepas tu Ibnu Abbas pun katalah tadi. Ini riwayat lain pula, tapi riwayat ini dhaif, tidak kuat. Riwayat ini dhaif. Tapi riwayat tadi itu sahih. Riwayat tadi sahih. Ni tidak sahih ni. Sebab apa? Sebab Abu Sahbah Suhaib Basri dhaif. Dhaif dia. Tapi Ibnu Hibban kata thiqah. Dan ada sebut juga dalam Sahih Muslim, ada juga dalam kitab As-Sarf, dalam bab As-Sarf. Padahal perawi ini perawi dhaif. Dalam Muslim ada juga. Tapi ada kalau dalam Muslim dia bukan di dalam hadis-hadis usulnya, tetapi hadis-hadis yang dikemukakan sebagai mutabi' ataupun syawahid dia sahaja. Jadi itu yang kita kena fahamnya. Jadi kadang-kadang orang tak faham, dia kata dalam Muslim ada hadis dhaif, ada perawi dhaif. Memang ada lah lagu ni. Sebab tu kita kena faham. Dia sebut ada dalam Sahih Muslim. Jadi boleh jadi kadang-kadang kita nafikan, mana boleh. Ada memang ada. Tetapi tidak dalam usul dia. Dalam usul dia tidak. Jadi hak dia naik gendong tadi dengan seorang lagi budak tu, siapa dia? Abang dia, iaitu Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas dalam riwayat lain disebutkan begitu, Fadl bin Abbas. Lepas tu ada 2 orang gadis daripada ni anak-anak Abdul Muttalib jugalah, anak cucu Abdul Muttalib jugalah. Mari Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kisah. Maknanya 2 perkara di sini. Himar lagi mari. Lepas pada tu orang perempuan lagi lalu depan kusah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kisah. Tak kata apa. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan, yang disebutkan dengan memutuskan ataupun memotong sembahyang itu bukan dengan makna membatalkan sembahyang itu sama sekali. Kalau tidak, mestilah Ibnu Abbas tidak berfatwa begitu selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lepas tu cerita 2 perempuan tu duduk balah. Duduk balah depan orang duduk sembahyang. Fa akhadhahuma, tengah duduk sembahyang ke tidak? Lepas sembahyang lah. Lepas sembahyang Nabi sallallahu ataupun lepas sembahyang lepas sembahyang lah sesuai di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa pegang? Pelerap. Pegang budak tu pelerap. Perempuan tu.
Dalam riwayat yang pertama tadi tak ada ni. Dalam riwayat yang pertama tadi tak ada ni. Di sini ada sebut. Di sini ada sebut duduk bala. Tadi ada 2 orang perempuan gitu saja. Sini ada sebut bala. Dalam hadis ni juga menunjukkan bahawa sentuh orang perempuan tak batal. Sebab Nabi SAW pegang perempuan. Pegang. Dia pegang orang duduk tengah bala ni, kemungkinan besar dia lari gini, kau buat gini, kau tangan dia tu tepih kau kerana kau boleh jadi kena. Ini juga salah satu dalil. Apalagi kalau kita mengambil kira kau dia pelerang ni sebelum sembahyang, tapi tak pernah sabar. Sebab nak cerita di sini tengah orang sembahyang itulah duduk balahnya. Lepas selesai sembahyang tu Nabi pergi pelerang. Tapi boleh jadi orang boleh kata lah, kalau pelerang pun kau sudah sembahyang dah, kalau batal sembahyang tak jadi masalah. Kau sudah sembahyang dah. Mana ni? Tidak berapa kemah lah. Orang dalil, orang yang mengatakan tak batal sembahyang, dia nak buat dalil dengan ni tak berapa kemah. Sebab apa? Ni sudah sembahyang dah. Tapi yang kita sebut tu ada sebut dalam kitab ni, dia kata wa fi hadzal hadis dalalah ala anna masal mar'ah la yuqidul wudu. Menyentuh perempuan ni tidak membatalkan wudu. Sinilah ada dalil mengikut setengah-setengah ulama lah. Tapi kalau kita perhati molek tak berapa kemah. Hak ni tak berapa kemah. Hak tadi kemahnya. Hak Aisyah tadi tu. Ini bab orang yang mengatakan anjing tidak memutuskan sembahyang. Mana kalau kita tak nak gapo dah lah. Dia memutuskan sembahyang. Kalau ada pun nak terima juga dalam keadaan-keadaan tertentu. Perempuan itu perempuan yang menimbulkan fitnah, kalau kita kata kalau anjing tu anjing yang galak kau misalnya, dalam keadaan itu. Kalau tidak tak apa. Imam Abu Dawud mari sosok untuk perempuan, untuk himar, untuk anjing, sosok hadis. Dia nak cerita bagi orang yang mengatakan ini semua tidak memutuskan sembahyang ni, ini dalil dia je. Hak tadi juga. Tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hak tadi tidak dhaif. Hak sebelum ni. Wa ma'ahu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Sahara, tak ada sutra pun di hadapan dia. Tak ada sutra. Patu hema kami dan seekor anjing sedang bermain-main di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kisah. Tapi hadis ini dhaif. Pasal apa? Pasal Muhammad bin Umar bin Ali. Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib Al-Hashimi. Mak dianya nama dia Asma binti Aqil. Ibnu Hibban kata dia ni thiqat, tapi Ibnu Al-Qattan kata haluhu majhul. Tak diketahui halnya. Bila tak diketahui halnya, jadi tak kuat lah. An Abbas bin Ubaidillah bin Abbas. Dia perkara lagi. Sebab Abbas dia tak ada jumpa dengan pak saudara dia Fadl itu. Situ munqati' pula hadis ini. Yang kedua dhaif pula. Sebab pada dhaif yang kedua, iaitu putus pula sanad di sini. Yang pertamanya tadi Muhammad tu, Muhammad bin Umar bin Ali itu tidak diketahui halnya. Itu salah satu sebab dhaif juga. Cuba satu perkara yang menarik di sini dalam riwayat ini, ni orang panggil riwayat yang sebahagiannya ada ahlul bait lah kira-kiranya. Inilah. Tapi Muhammad bin Umar, cuba kita perhati molek tu, puak-puak Syiah duk marah sangat kepada Sayyidina Umar ni, sampai dia kata kafir dengan Sayyidina Umar. Sedangkan Sayyidina Ali anak dia ada nama Umar. Ni. Hak kata majhul tu Muhammad tu, anak kepada Umar tu. Umar tu tidak majhul. Umar bin Ali tu maklum. Anak Sayyidina Ali ni ada nama Abu Bakar pun ada, nama Umar pun ada, nama Uthman pun ada. Takkanlah orang kalau dia benci ke seseorang, dia tak bubuh nama anak dia. Cuba tengoklah apa dia kalau Syiah lah ni, mana ada nama Umar? Tak ada orang dia tak bubuh nama Umar. Uthman tak ada, Abu Bakar tak ada. Kalau ada pun taqiyah, dia nak taqiyah dengan kita. Hak sebenarnya dia rela bubuh nama Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar, Ali semacam. Dia rela. Padahalnya kalaulah Sayyidina Umar tu jahat, yang pertamanya Sayyidina Ali tak boleh menikah dengan anak dia. Sayyidina Umar tu menatu Sayyidina Ali tu. So perkara ada situ. Lepas tu anak dia sendiri pula ada nama Umar.
menunjukkan dia ni hubungan baik. Hubungan baik. Kalau dia orang Syiah marah kepada sahabat dia, tak sen nak bubuh Abu Bakar dan Umar ni. Kalau lah Ali ni marah, tentu dia tak bubuh juga, logiknya. Tapi dia bubuh. Menunjukkan pada pandangan Ali Umar ni orang molek sangat. Kalau tidak, apa-apa yang siapa buat benar tu. Dia kata Ali kena tertekan tu. Ali tertekan warna ada singa Allah ada. Takut kepada dia. Sayyidina Umar tu. Kalau mengikut riwayat apa dia tu, pintu benteng Khaybar, puluh-puluh orang tak orang nak akak Sayyidina Ali, akak sebelah tangan. Bisa gitu mu. Takut kau dia ke Sayyidina Umar? Siapa buih anak ni semua? Situ tak lagi. Tak betul. Memang ini satu penyelewengan lah. Penyelewengan. Dalam kita cerita saat ni, dia kata majhul saat ni, Muhammad tu, bukan Umar tu majhul je. Umar tu maklum. Semua maklum. Bab akhir sekali Imam Abu Daud buat, tak ada gapo pun yang memutuskan sembahyang. Tak ada gapo. Hak sebenarnya. Kalau ada pun dengan makna membatalkan, itu jauh sekali. Kalau ada dengan makna menjejaskan, itu bergantung kepada keadaan juga. Kalau nak kira dalam keadaan aman lah, tak ada gapo pun yang membatalkan sembahyang seseorang. Imam Abu Daud mari ni. Riwayat daripada Abi Sa'id, tidak ada sesuatu pun yang membatalkan sembahyang seseorang tu. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tu pasal apa dhaif? Pasal ada Abil Waddaq, Mujalid tu sah kara. Lepas tu dia ambil daripada Abil Waddaq. Kedua-duanya ni dhaif. Kedua-duanya ni dhaif. Walaupun ada juga yang mengatakan dia ni thiqah, soleh, tapi tidak tinggi sangatlah. Soleh ni soleh istilah mustalah hadis ni, istilah ilmu rijal, bukan soleh dari segi bahasa tu. Soleh dari segi bahasa ada orang bagus, juru. Sini dah soleh ni istilah lafaz ta'dil yang rendah. Lafaz pujian yang rendah, bukan kemah sangat orang ni, tidak boleh kira lah begitu. Tapi Nasai dalam Jarh dan Ta'dil, dia kata laisa bil qawi, tak kuat ni. Makna tak kuat dhaif lah. Kalau tu sah. Lepas tu Mujalid tu ada. Lepas tu lain-lain tu serupa lah. Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang menolak pemuda Quraisy yang nak lalu depan dia. Lepas pada dia sembahyang, dia kata tidak ada gapo pun yang memotongkan sembahyang ni. Tetapi Rasulullah kata dia suruh halal. Kalau nak kira sebenarnya tak ada gapo yang memotong, tapi dah Rasulullah suruh halal. Sebab dia kata syaitan. Jadi masalah syaitan tu, dia sendiri syaitan tu kau ataupun lagu mana tu kita sudah bincang dah baru ni. Tak apalah. Jadi kedua-dua hadis ini Imam Abu Daud hari ini, tak ada satu pun yang memutuskan sembahyang ni. Kedua-duanya adalah dhaif. Seolah-olahnya Imam Abu Daud nak cerita orang yang kata ada sesuatu, sekurang-kurangnya ataupun dua ataupun tiga yang membatalkan sembahyang tu khilaf. Hak tu ada. Sebab apa? Kalau hak kata tak ada gapo satu ni, hak ni kedua-duanya dhaif. Sebab tu mereka tak sepegang dengan hak ni. Itu seolah-olahnya Imam Abu Daud nak cerita gitulah. Orang hak kata ada batal, misalnya Imam Ahmad, dia mentarjihkan hak anjing hitam tu sebab hak tu sahih. Hak ni tak ada gapo pun. Hak ni tidak sahih. Jadi tak bolehlah kita nak lawan hak sahih tu dengan tidak sahih ni. Tetapi mungkin timbul pula kemuskilan pula. Orang kata tak kena Imam Abu Daud itu dia untuk membela orang yang mengatakan tak ada sesuatu yang memutuskan sembahyang tu, dia mari hadis dhaif. Bukankah dalam bab hukum ni orang tidak kemukakan hadis dhaif? Jadi Abu Daud ni macam tidak berapa kalau kita nak katalah dari segi perbincangan, tidak berapa amanah lah. Dari segi ni mengemukakan dalil bagi pihak ni. Sepatutnya sekurang-kurangnya dalil ni dia kena hasan. Ni kemukakan hak dhaif buat ke dia. Tak boleh jadi dalil kalau hak dhaif dalam bab hukum ni. Tiba-tiba dia nak mari hak dhaif.
Jadi kalau orang kata tidak ada sesuatu yang memutuskan sembahyang, tentu dia tak puas hati. Apa yang Imam Abu Dawud bagi hak ni? Ada lagi hak lain. Kita pun tidak nak pegang dengan hak dhaif ni. Kita pegang dengan hak hasan. Tu ada riwayat Daraqutni, Tabarani dan lain-lain lagi. Boleh jadi satu jawapannya, setakat yang Imam Abu Dawud tahu, hak dia tahu hak ni. Hak ada. Satu. Yang kedua, kamu sendiri faham kan? Seseorang jenis nak kata, kamu sendiri faham kan? Dalam bab hukum ni, ulama-ulama pegas kurang-kurangnya hadis hasan. Jadi kalau hak ni saya mari hak dhaif, tak sedut kira hak ni lah. Hak ni tu hak saya nak kemukakan. Mana sebagai alasan kepada orang yang tak terima tu, apa alasan? Dia kata dhaif. Misalnya seperti hak ni, saya cuba kemukakan hak ni, hak dhaif ni. Bukan bermakna saya mengatakan tak ada dah hak hasan. Kalau tak ada hak hasan, bagaimana orang yang mengatakan tidak ada sesuatu yang memutuskan sembahyang tu, dia pegang dengan hak mana? Tak boleh pegang dengan hak dhaif ni, mesti ada. Gitu kita kena faham. Barulah jadi tidak jadi sangka buruk apa-apa tu kepada Imam Abu Dawud dan mana-mana pihak ulama. Kita tak, kalau kita tengok ni saja, nampak ceteklah ulama-ulama yang kata tidak ada sesuatu yang memutuskan sembahyang sebab dia berdalil dengan hadis dhaif. Mana boleh buat dalil hadis dhaifnya? Tidak begitu. Dia tidak pegang dengan hak ni. Ada lagi hak lain. Dia pegang dengan hak lain. Kita kena faham gitu. Barulah selamat. Kalau tidak, suka buruk, tak ada pasal. Suka buruk kau ulama. Tetapi ada sekaidah Imam Abu Dawud letak di belakang sangat penting. Qala Abu Dawud kata, kalau dua hadis itu saling bertentangan, kalau mu jumpa hadis saling macam ni, satu hadis kata 3 perkara yang begini-begini, ada yang lebih lagi, sebut bukan 3 perkara saja yang memutuskan sembahyang. Ada pula yang kata sebut anjing hitam saja, ada pula yang kata tak ada kau satu. Kenapa hadis ni bertentangan? Ada yang Nabi SAW sampai sekat, bukan hemah, bukan orang perempuan, bukannya anjing, anak kambing. Sampai rapat ke dinding nama. Nak sekat tu nak halal. Satu pihak mana goma benar. Di pihak yang lain pula kita tengok riwayat saat ni banyak, dia tak kisah. Nampak bertentangan kan? Lagu mana? Imam Abu Dawud bagi satu kaedah yang sangat penting. Kalau begitu, nuzira ila ma amila bihi ashabuhu min ba'dihi. Perlulah diperhatikan apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabatnya selepasnya. Lepas Nabi mati, sahabat tu amal lagu mana? Kita tengok tu. Bila kita tengok tu, kita dapati banyaklah riwayat. Ibnu Umar, ada orang riwayat kata dia memutuskan sembahyang. Tapi ada riwayat dia kemudian yang mengatakan tidak memutuskan sembahyang. Ibnu Abbas ada juga riwayat daripada dia yang menyebutkan memutuskan sembahyang. Benda-benda yang tertentu tadi. Tetapi riwayat yang lebih sahih, yang lebih kuat daripada dia, bahkan selepas Nabi SAW, kalau orang tanya dia kata tak ada membatalkan sembahyang. Membatalkan tu jauh lah, memutuskan sembahyang pun tidak. Aisyah pun begitu juga. Kita tengok kebanyakan sahabat ni kata tak apa. Bila tak apa, tak apalah. Sekurang-kurangnya perkara ni perkara khilaf. Dan kalau kita nak pakai mana-mana, tak apalah. Macam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia kata tak apa. Tidak akan menjejaskan sembahyang orang yang bersembahyang. Gapo politas depan dia. Aisyah sendiri, pada selepas Rasulullah, dia berfatwa kata tidak memutuskan sembahyang seseorang, dan dia menolak dengan kuat sekali orang yang mengatakan perempuan, hemah dan sebagainya memutuskan sembahyang. Begitu juga ada riwayat yang sahih daripada Ali dan Uthman, dia kata tak ada memutuskan apa-apa. Kalau kita perhatikan sahabat ni, tengok mana sahabat kata begitu. Satu perkara yang kedua, kita kena tengok pula, kita kena takwil pula hak sahabat-sahabat yang kemudian daripada Nabi SAW tu, dia kata memang memutuskan.
Kita kena takwilkan lagu mana? Iaitu dengan mengatakan maksud memutuskan itu bukan dengan makna membatalkan, tetapi dengan makna menjejaskan ataupun menghilangkan khusyuk. Itu makna memutuskan. Sebab apa kita tengok tak ada pun satu pun riwayat yang mengatakan membatalkan. Yang ada ialah memutuskan. Memutuskan itu baru ni sudah bicara dah. Apa makna memutuskan? Kita kena kata begitulah, barulah kita boleh jamukkan di antara hadis-hadis itu. Jadi nampak tidak ada pertentangan lah. Jadi orang kata tidak memutuskan dengan makna tidak membatalkan. Lepas tu orang dia pegang sangat dengan hak memutuskan dengan makna memutuskan khusyuk, menghilangkan khusyuk, bukan dengan makna membatalkan langsung. Jadi boleh duduk sekali kan hadis-hadis gitu. Bila kita sedar ni, ni kaedah Imam Abu Daud bagi ni, dia penting. Kita kena tengok sahabat tu kemudian dia kata lagu. Misalnya Abu Hurairah, dia riwayat hadis mula-mula dia kata kalau anjing, jilatan anjing 7 kali kena basuh. Salah satunya dengan tanah, dia riwayat. Lepas Nabi SAW mati, orang tanya dia patut lagu mana? 3 kali dia basuh. Tak ada pun kena basuh dengan tanah ke apa tu tak ada. Itu kena ambil kira tu, benda-benda tu kena ambil kira hak kemudian. Sebab apa? Dia tak akan buat saja-saja. Setelah dia meriwayatkan hak berat tu, apa ya dia pakai orang yang mesti dia tahu. Mesti sudah berlaku perubahan. Dan ini kalau hak nampak bercanggah dan memang ada sahih pun. Jadi kita nak pakai hak mana? Situ pun ulama khilaf. Apatah lagi kalau hak tak ada, hak tak apa jelas. Hak tak apa jelas. Lepas tu ada pula hak tak betul, hak tidak tepat. Misalnya kita kata hak orang ada buat dalil lah, jamu makan orang mati ke apa tu, adalah hadis Abu Daud, kita akan jumpa lah, akan jumpa. Bila balik tu Nabi SAW dijemput oleh perempuan kepada si mati itu, kata dia dalam riwayat, dijemput oleh perempuan untuk pergi makan. Nabi pun makan. Nabi pun pergi makan. Itu dalil makna boleh makan rumah si mati ataupun hak dibuat oleh si mati itu dalil. Dia kata padahalnya satu yang hadis itu, hadis tidak mahfuz itu, hak kata isteri kepada si mati itu hadis yang mahfuznya nanti akan datang, kita akan jumpa, iaitu bila Nabi SAW balik tu daripada menguruskan jenazah Pak Sani tu, ada seorang perempuan jemput Nabi. Seorang perempuan, bukan bini dia, perempuan lain pusaka ajak pergi makan rumah dia. Maknanya tak ada lah. Lepas tu kita kena tengok sahabat, lama ke sahabat orang tu mati, orang ni mati, dia makan pada Nabi mati ada apa buat? Tak ada. Bila tak ada langsung, macam mana kita boleh buat? Ni setara ada ni. Ni ada ni. Kita kena cek lagi, tengok lagi. Banyak kalau hak tak ada, tak boleh buat. Itulah. Kita kena tengok sahabat. Tengok sahabat. Jangan tengok atas hak so gitu so. Lepas tu hak so pun tidak jelas. Lepas tu nak buat amalan umum, tak patut lagu tu. Tak patut. Wallahu a'lam.